Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita akan belajar unit 11 iaitu adab di tempat awam dijaga. Nikmat hidup dirasai bersama. Jadi apa yang kita akan belajar dalam unit ini ialah kita akan belajar tentang apakah ataupun tempat manakah dikira sebagai tempat-tempat awam. Yang kedua ialah bagaimanakah cara kita beradab di tempat awam. Seterusnya, kepentingan beradab di tempat awam. Seterusnya, apakah contoh-contoh amalan yang beradab dan tidak beradab di tempat awam. Seterusnya ialah perasaan beradab di tempat awam berdasarkan kepada situasi. Seterusnya ialah apakah contoh-contoh amalan beradab di tempat awam. Nah, ini adalah contoh tempat awam, iaitu taman rekreasi. Jadi dalam bab ini kita akan belajar tentang nilai hemat tinggi, kesederhanaan, harga diri, rasional dan juga kebebasan. Di sini mari kita lihat. Apakah itu contoh tempat awam? Public places. Jadi kita lihat. Yang pertama sekali, di paling atas sekali, stesen kereta api. Di kawasan ini dikira sebagai tempat awam lah. Sebab kita akan jumpa pelbagai jenis kaum, manusia yang terdiri dari berbagai jenis agama, bangsa akan berkumpul di sini untuk menaiki kereta api untuk bergerak ke daerah yang lain kan. Seterusnya ialah perpustakaan. Perpustakaan juga merupakan tempat awam, iaitu tempat yang awam untuk belajar ataupun orang ramai untuk mencari maklumat ataupun belajar kan. Apakah yang dikatakan sebagai tempat awam? Iaitu kawasan yang dipenuhi dengan orang ramai, iaitu kawasan di luar rumah anda. Dan dipenuhi orang ramai itu ialah tempat awam. Seterusnya yang ketiga adalah tempat menunggu bas, stesen bas. Perhentian bas dikira sebagai tempat awam. Seterusnya lapangan terbang. Rasanya pelajar-pelajar sekalian biasa juga pergi ke lapangan terbang. Jadi ada perasaan gembira di situ kan. Tapi mestilah jaga adabnya. Kita tahu bahawa lapangan terbang ini penuhi dengan bakal penumpang yang berbagai ragam. Seterusnya lah pasar awam. Tidak kiralah pasar ikan, pasar sayur. Ini adalah tempat awam. Seterusnya adalah kawasan rekreasi. Kawasan rekreasi iaitu contohnya di taman-taman permainan, yang tempat untuk kita menghilangkan stres. Ialah tempat awam. Seterusnya ialah pusat transformasi luar bandar RTC yang merupakan juga tempat awam. Seterusnya ialah hospital. Jaranglah kita perlu berada di hospital, tetapi kadang-kadang ada warga emas di rumah kita perlu juga menghantar ke hospital kan kalau mereka terkena penyakit. Jadi hospital ialah tempat awam. Jadi apabila kita berada di tempat awam ini, kita haruslah menjaga adab ataupun sopan santun. Ini ialah contoh-contoh tempat awam. Ada lagi banyak lagi tempat awam yang lain. Contohnya di kawasan sekolah, contohnya di wisma persekutuan kan. Itu ialah tempat awam. Kompleks sukan dan sebagainya yang tidak tertera di sini. Jadi di kawasan-kawasan ataupun tempat ini kita mesti menjaga adab. Kenapa? Cikgu akan terangkan nanti. Seterusnya kita lihat perlakuan beradab di tempat awam. Jadi kita lihat di sini Yang pertama yang paling penting sekali ialah memakai pakaian yang sopan dan sesuai. Kenapa penting? Supaya kita sendiri berasa selesa di kalangan ramai dan juga pada masa yang sama tidak menjolok mata orang lain.
pakaian bersopan, contohnya yang bercollar, contoh yang berlengan, dan juga selor panjang ataupun skirt panjangnya, ataupun baju kurung yang sesuai lah. Kerana ini adalah satu cara kita menghormati diri kita sendiri. Kalau kita berpakaian terlalu mencolok mata, itu adalah satu perbuatan yang tidak menghormati diri sendiri, ya. Contohnya di perpustakaan, kan, kita itu ialah tempat untuk kita belajar dan bukannya untuk melakukan fashion show, kan, pelajar sekalian, betul kan? Okey, seterusnya kita lihat, ya. Yang kedua ialah berkelakuan sopan di tempat awam. Berkelakuan sopan termasuklah duduk dalam posisi yang betul, ataupun bercakap dengan suara yang rendah dengan rakan sekalian di sebelah kamu, kan, bukannya berteriak, macam kamu berteriak dari bangunan satu ke bangunan yang satu lagi. Tidak patutlah berkelakuan sopan, ataupun tidak mencarut di tempat awam, kan. Okey, seterusnya adalah membuang sampah ke dalam tong sampah. Apabila kita nampak ada sampah, kita kutip dan masukkan ke dalam tong sampah yang paling berdekatan lah. Itu menunjukkan kita menyayangi alam sekeliling kita, betul tak? Okey, seterusnya adalah menggunakan kemudahan awam dengan baik. Apa maksud baik di sini? Maksud baik di sini adalah kita menggunakan kemudahan yang disediakan itu walaupun kita tidak membayar, tetapi ini adalah disumbangkan oleh kerajaan melalui pembayar cukai, kan, melalui pendapatan daripada cukai, daripada yang dikutip daripada pembayar cukai di seluruh Malaysia ini. Menggunakan kemudahan awam dengan baik, iaitu kita tidak melakukan vandalism, iaitu contohnya menconteng, kita menulis sesuatu yang tidak sopan pada kemudahan awam, ataupun merosakkan peralatan ataupun kemudahan awam di taman rekreasi ataupun taman permainan kanak-kanak ini dengan sengaja. Kalau tidak sengaja itu tidak kiralah. Maksudnya di sini adalah yang dengan niat yang tidak baik, merosakkan. Okay. Seterusnya kita lihat hedonistik. Apa itu hedonistik? Mari kita fahami bersama-sama. Hedonistik merupakan perlakuan tidak beradab. Individu yang bertingkah laku hedonistik biasanya melakukan perkara yang negatif di tempat awam demi keseronokan dan kepuasan hidup mereka. Hal ini akan mengganggu pengunjung lain yang berada di tempat awam tersebut. Akibatnya, tempat tersebut tidak akan dikunjungi oleh orang ramai lagi. Ada juga remaja ataupun orang awam yang mungkin kekosongan dari segi jiwa mereka. Jadi mereka mencari keseronokan melalui menarik perhatian daripada orang ramai, daripada orang sekeliling ataupun orang umum yang mengunjungi sesuatu kawasan tempat awam itu. Dan tindakan seperti merosakkan harta benda awam itu dengan niat yang tidak baik ini, mereka rasa diri mereka diberikan perhatian ataupun semua orang akan memandang ke arahnya, dan ini mungkin akan sedikit sebanyak memenuhi permintaannya untuk diberikan perhatian. Sebenarnya ini ialah cara yang tidak betul ataupun dari segi psikologi mereka ini sebenarnya meminta perhatian yang lebih daripada orang ramai, dan mereka tidak mendapat mungkin kasih sayang daripada keluarga ataupun perhatian yang cukup daripada keluarga ataupun rakan-rakan di sekelilingnya. Jadi mereka cenderung untuk melakukan perkara tersebut supaya mereka ada menimbulkan kepuasan dalam hidup mereka. Sebenarnya mereka ini mengalami kekosongan jiwa. Jadi kita sebagai rakan ataupun kita nampak, kita mungkin akan nampak rakan kita berbuat demikian terhadap kemudahan awam ataupun melakukan sesuatu yang luar biasa di tempat awam ini. Sebenarnya mereka ni meminta perhatian. Jadi sebagai seorang rakan, kalau kita dapati rakan kita berbuat demikian, kita haruslah menasihatinya dan cuba memahami masalah yang dihadapi olehnya. Sebenarnya macam mana ni manusia walaupun sibuk dengan urusan diri sendiri, tetapi
rakan kita itu adalah amat penting dalam hidup kita. Kita menjadi seorang yang baik. Pada masa yang sama, kita membantu orang lain untuk menjadi seorang yang baik. Kenapa berkata demikian? Kerana seluruh manusia ini merupakan satu rangkaian ataupun mempunyai jalinan ataupun perhubungan secara kesatuan. Nanti cikgu akan terangkan kenapa cikgu akan menerangkan apakah maksud kesatuan seluruh manusia ini. Jika kita ingin menjadi seorang yang lebih baik, kita haruslah membantu orang lain itu untuk menjadi seorang yang lebih baik juga. Semasa kita menuju ke arah kemajuan ataupun kebaikan, kita jangan lupa rakan kita ataupun rakan sebaya kita di sekeliling kita. Mungkin mereka memerlukan bantuan anda untuk menasihatinya ataupun memberikan motivasi kepadanya untuk menjadi seorang yang lebih baik. Sebenarnya tindakan meminta perhatian dengan merosakkan ataupun membuat sesuatu yang luar biasa ataupun tidak bersikap sopan di kawasan orang ramai itu sebenarnya menunjukkan jiwa seseorang itu agak kekosongan. Jadi bagaimana memenuhi kekosongan tersebut, iaitu membantu rakan anda mencari apakah kemahiran ataupun apakah perkara yang mereka minat dalam hidup mereka, supaya mereka boleh melakukan sesuatu yang mereka minat. Contohnya mereka minat dalam reka bentuk hiasan dalaman, kan? Mungkin mereka berminat dalam reka bentuk baju, kan? Ataupun mereka ada kemahiran dalam ataupun ada yang lebih mereka lebih suka ataupun apakah yang mereka minat dalam kehidupan mereka. Jadi dengan berbuat demikian kita dapat membantunya untuk mencapai kehidupan ataupun matlamat yang lebih tinggi. Jadi mereka tidak akan melakukan perkara yang negatif lagi di tempat awam. Itu senada daripada cikgu untuk pembelajaran unit 11 hari ini. Kita akan sambung lagi isi yang seterusnya pada video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.